Test. Nak juga. Nak juga testing suara. Percobaan bunyi. Okay, boleh orang kata ceritakan sedikit latar belakang Lang Sui secara ringkas. Lang Sui ideanya daripada saya sebenarnya, tapi masa terbitnya idea nak buat band tu, sebelum tu saya dah start main muzik lah, jam mula dengan Azman lepas sekolah kan. Tapi sebab kami bertiga ni, saya, Lan, Azlan dengan Azman ni duduk satu barek, dah daripada kecil main sama-sama kan. Jadi secara naturalnya kita pun jam bertiga lah kan. Man pun, Lan pun kena ajak dengan kami kan. Sebab dia tua, kira abang lah kan, 2 tahun tua daripada saya. Start jamming, kita tak ada nama langsung. Kemudian saya masuk asrama penuh, dekat situ baru timbul idea betul-betul nak buat band yang betul lah. Sebab masa tu dah terbuka dengan fanzine, band-band underground kan. Jadi nama pun saya fikir bila tengok band-band yang ada di Malaysia masa tu, dia kebanyakannya dia pengaruhnya daripada barat lah. Jadi timbul idea kenapa kita terlampau ikut ke barat. Kita pun tahulah zaman-zaman tu underground band cerita pasal occult, mystical tu semua cerita pasal Dracula kan, mitologi yang berkaitan dengan Eropah. Jadi bila dapat tu, kenapa tak buat yang ni di tanah Melayu ataupun di Nusantara kan. Contohnya sebab benda tu kenapa orang nak segan pula. So timbul idea tu. Jadi hasil, sebab itulah nama band tu dinamakan Lang Sui. Sebab kita nak dapatkan perspektif mistik dan occult daripada Nusantara. Kadang-kadang tu ada juga orang tanya kenapa Lang Sui taklah hantu-hantu lain lah. Sebab memang rasanya Lang Sui hantu yang pertama kot terlintas dalam kepala kan. Memang banyak kan kalau hantu lain lah daripada Lang Sui, tapi entah rasanya itu. Tapi pada permulaannya memang saya kurang setuju lah. Sebab iyalah, saya sendiri pun Lang Sui. Kenapa Lang Sui kan? Sebab ni Lang Sui ni datang dari mulut Sam sendiri kan. Tak apalah, kita ikut je lah kan cara kan. Tengok sekarang permulaan tu memang susah nak terima sebenarnya. Sebab dalam Malaysia masa tu tahun 90-an memang rasanya Lang Sui sajalah, kita sajalah yang gunakan nama hantu Melayu. Yang lain tu sendiri tahulah kan, memang jadi bahan lah. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah sampai sekarang masih lagi orang terima, dan jadi Lang Sui ni salah satu pengaruh kuat jugalah daripada band-band lain. Okey lah, alhamdulillah lah. Saya jelas sikit Abang Lan. Pernah satu ketika dalam satu fanzine, saya lupa fanzine apa tu, Abang Sam keluar daripada Lang Sui tu, ataupun waktu tu mungkin Abang Sam sibuk kot. So Abang Lan dengan Azman ada plan nak tukar nama band tu, dan tak nak main extreme metal lah, nak main US style, death metal. Sejauh mana kebenaran dalam interview tu lah? Sebab waktu tu seingat saya memang ada interview tu. Saya interview bila masa tu dia nak tukar maksudnya ceritanya macam mana? Nak tukar arah muzik ke apa? Nak tukar arah muzik dan juga nak tukar nama tu. Pernah timbul idea tu, tapi rasanya Abang Lan tak. Siapa yang jawab soalan tu? Abang Lan jawab. Iya ke? Asyik kalau tak tahulah, ingat lupa lah. Kalau nak tukar, sebenarnya kalau nak tukar konsep muzik Lang Sui ni memang sebelum ni selepas Sam keluar lah kalau nak tukar arah tuju Lang Sui dari segi muzik ataupun nama, rasanya satu, orang kata macam mana cakap, satu
Nak tukar daripada segi muzik yang dah sedia ada kalau tukar kepada macam mana cakap ni pada US death metal Nanti aku jawab Kau tahu? Siut kan. Bila pula kan, tahun bila Memang lama lah. Ya ke? Memang lama fanzine, lama lah. Aku jawab ke Man jawab betul aku jawab Dia tulis dalam tu Azlan. Ya. Tapi tak apalah kalau dia mungkin. Sebab masa tak pernah terfikir tau kalau nak tukar arah muzik langsung ke macam death metal, US death metal kan. Asalnya susah lah ingat pening kepala lah. Tapi kalau nak tukar nama pun setakat I jadi Y itu je lah asalnya kan. Masa awal tu kita bagi nama langsung tu memang ada rasa macam rasa tak confident lah kan. Sebab bila kita cakap pasal hantu Melayu ni, kalau yang dekat pada masyarakat ialah filem-filem Melayu kan. Jadi kalau cerita filem Melayu yang seram ni, dia tak boleh lari daripada kelakar kan, filem-filem yang kelakar berkaitan dengan hantu. Tapi bila bercakap tentang Dracula, cerita Viking dan sebagainya, dia rasa lain macam. Dia tak ada ni, dia rasa macam pride dia lebih. Jadi salah satu matlamatnya ialah untuk, bukanlah nak cakap pride, tapi rasa, maksudnya kita punya culture, kita ada sentimen kita kan, yang sebenarnya yang nak tak nak, walau bagaimana kita tengok benda tu, tapi adalah sebahagian daripada kehidupan orang Melayu. Jadi why not? Sebab tu benda unik. Mungkin kalau boleh diceritakan sikit lah pembikinan di Eastern Quality tu, yang saya rasa berbeza sikit lah dari segi produksi dengan Occultus Mysticism tu. Jadi dari segi idea, daripada direction, dia punya penataan seni dia tu, kalau boleh diceritakan sikit lah. EP yang menjadi status cult orang kata. Occultus Mysticism demo tu dia permulaan lah. Jadi dia tak menyeluruh. Persembahan langsung itu tak menyeluruh. Muziknya kira baru, permulaan, beginners kata orang. Liriknya pun beginners. Dia tak ada bait-bait lirik pada Occultus Mysticism demo tu. Dia tidak mengorek lah secara mendalam, sekadar letak lirik kemudian letak perkataan-perkataan yang berkaitan dengan alam mistik Melayu. Tapi Eastern Quality dia lain, sebab kita dah ada pengalaman. Lepas tu umur tu pun dah bertambah, idea pun bertambah. Jadi kita betul-betul lah mendalami mistik dan occult Melayu ni. Jadi contohnya macam lagu The Seven Headed Dragon of Pelangi, cerita pasal pelangi kan. Sumpahan Tangisan Bulan Pagi, Tangisan Bulan Pagi tu itu sebenarnya cerita fantasi yang berkaitan dengan alam kemalayuan dan bercampur aduk dengan mistik Melayu. Itulah first time-nya pada pengetahuan saya, Tangisan Bulan Pagi ni satu lagu death metal di Malaysia yang pakai lirik 100% Melayu. Kita berani buat benda tu sebab kita dah dengan Occultus kita ada confident, dan sambutan Occultus pun boleh tahan juga kan. Jadi kita ada confident, kita buatlah Melayu. Kenapa tak buat? Kenapa kita nak ikut orang kan? Kita ada idea dan benda tu original dan kita kata sangat relevan dengan kita punya budaya dan sebagainya. Jadi kita try lah dan kita buat lah. Yang menjadi pula tu kan. Okay, cuma lagu Basradara Zaman Sihir dengan The Seven Headed Dragon of Pelangi tu, dia punya riff tu orang kata apa, dia agak luar biasa sikit lah kan. Luar biasa masa buat lagu tu. Okey, lagu semua tu memang saya buat. Dalam saya buat lagu tu tak adalah rasa original sangat. Yang dari perspektif saya lah sebagai pembuat pencipta lagu kan. Sebab kita cedok dengan ni kan. Contohnya macam Tangisan Bulan Pagi, dia punya intro tu, itu sebenarnya saya cedok daripada lagu At The Gates.
Lepas tu macam tu lah, part ni ambil sikit daripada Mobil Angel kan. Tapi bila diadun, ditambah-tambah dia, saya akui memang benda tu setakat di Malaysia tu memang tak ada orang buat lah. Tapi itulah dia secara natural, ilham tu datang. Jadi nak kalau nak tanya macam mana boleh dapat tu, caranya macam tu lah. Kita cedok sikit, jadi blend sekali, jadilah benda macam tu kan. Cuma yang saya pasti saya tak takut lah nak mencuba benda baru kan. Sekira tak ada letak limit lah, sesuai ke dengan death metal ni tak ada rasa macam tu. Sebaliknya bila dengar ini best ni benda ni kira tak ada. Pada saya untuk muzik dalam Lang Sui ni, saya tak ada letakkan boundary. Kita ada rakaman tu, ada nightmare dia kan. Kalau siapa yang dalam musician, bila dengar tu nampaklah kelemahan-kelemahan dia kan. Dan sebagai kami yang merakam tu, kami memang dah tahulah kelemahan-kelemahan tu, memang rasa tak puas hati sepatutnya macam ni kan. Nak lagi bila dah sekarang ni dah pandai lah daripada dulu kan, kita tahu apa yang silap dan sebagainya, memang kita rasa boleh improve lah kan. Tapi bila masa release terkejut, sambutan gila babi. Daripada kita orang, at least pada saya lah, bila dah habis recording tu, dia dapat dia punya sample tu, dengar, aduh apa boleh jadi macam ni kan. Tak sangka. Tak tahulah sama ada orang yang dengar ni tak tahu pasal muzik ke kan. Bukanlah kata muzik tak bagus, cuma produksi dia tak sampai tahap yang diingini lah. Ashi ni dia nampak Lang Sui seolah-olah macam nak pergi white metal pun ada. Sebab lirik muzik pun lebih bersih kat pandangan peribadi saya lah. Muzik lebih bersih, vokal lebih jelas, dan juga topik lirik pun lebih ke arah ketuhanan. Tidak ada lagi occultus punya tema-tema hantu, setan tu semua dah tak ada. So benda ni pada setakat yang saya tahu, Abang Sam memang ada terlibat dengan gerakan tabligh dan semua. So adakah benda ni memberi kesan pada Abang Sam sendiri? Jadi memanglah persekitaran ni memang dia bagi influence pada apa yang kita buat lah. Jadi 10 tahun tu sebenarnya macam ni, kalau antara 10 tahun tu daripada Eastern ke Asyik, kita ada release 2-3 album lagi. Jadi kalau ada 2-3 album, mungkin dia punya perubahan tu tak mendadak, dia secara natural lah. Tapi bila 10 tahun gap, jadi memanglah nampak perubahan mendadak. Jadi macam saya cakap lah, pada saya tak segan nak try benda baru. Jadi saya kata masa tu okey, kita pun dah, cara kita tengok kehidupan pun dah berubah kan. Dan mungkin kita dekat sikit dengan agama. Jadi kita buat lirik yang bukan nak kata Islamik, tapi dia lebih kepada kesufian dan sebagainya kan. Jadi di metal kan, saya cakap why not, pada saya lah. Apa masalahnya, what's the apa masalah nak buat, tak boleh buat benda ni kan. Dan benda ni memang pada ketika itu memang orang tak buat, tak ada band death metal Malaysia yang buat kan. So saya buat lah secara natural, sebagai sifat saya yang okey je nak cuba benda baru. So kita buat je lah. Satu masa Lang Sui tanpa kehadiran Dr. Ibrizam lah kan. So pada masa ni, dalam tempoh tu Azman sebagai menggantikan tempat Abang Sam ni. So nampak direction waktu tu Lang Sui punya pergerakan muzik tu lebih kemas. Maknanya perform pun sampai lepas ke Indonesia. Lang Sui perform pun ada stick foto yang follow. Pada ketika tu sampai pernah main Malaysia Hari Ini TV3. Saya ingat 2000 berapa tu. So jadi pada masa tu Abang Azlan secara jujur lah, visi Lang Sui pada tu mengikut acuan Azman tu bagaimana? Adakah, sebab saya lihat pada masa tu seolah-olah macam Lang Sui dia cuba nak ke arus perdana, dan juga jadi opening act untuk promote pun untuk reunion mereka lah. Dia macam ni Lang Sui ni dia memang dah ada nama. Bersamanya saya tak tahulah.
Kalau Azman keluar sekalipun, walaupun saya dengan Sam sekalipun, Lang Sui dia tetap Lang Sui. Okey, ni cerita saya dengan Azman masa dengan Lang Sui YR Kalau nak ikutkan memang dengan YR, kebanyakannya dia memang datang daripada acuan Azman lah. Jangan cerita sama ada saya setuju dengan acuan Azman atau tidak, tu lain kira lah. Sebab macam dikatakan sendiri, memang ada perbezaan antara YR dengan IR. Masa dengan Sam ataupun masa dengan Azman. Dengan Azman ni, dengan masa saya dengan Azman ni dulu, banyak pergerakan saya sampai ke MHI lah. Itu saya tak setuju sebenarnya masuk MHI ni. Sebab saya ni boleh, saya anggap diri saya ni low profile lah. Saya tak suka nak expose sampai mainstream kan. Itu bezanya saya dengan Azman. Nak bawa arah Lang Sui tanpa Sam lah. Pergerakan Lang Sui masa tu banyak tolong oleh rakan-rakan lain yang yang orang kata ingin membawa Lang Sui lebih tinggi lah. Bukan maksud saya tinggi tu tak ada sampai, saya pun tak tahu tinggi mana dia nak bawa kan. Jadi bila dengan Azman ni, macam saudara tengok yang lain boleh tengok lah kan, Lang Sui ni ada beza dia tanpa Sam ataupun tanpa ada dengan Sam. Tapi kalau selama saya dengan Azman, kebanyakannya kata putus banyak pada Azman lah. Sebab saya ni bekerja dengan Lang Sui. Saya ni hidup pun dengan Lang Sui Saya buat sesuatu kadang-kadang terpaksa ikut kehendak, bukan kehendak saya sendiri lah. Especially masa dengan Lang Sui dengan Azman Sebab macam Sam dia kenal saya, Azman kenal saya. Sebab kita orang ni memang orang kata yang tubuhkan Lang Sui kan. Masing-masing tahu perangai macam masing-masing kan. Jadi masa saya dengan Azman masa tu, kalau dia dalam hala tuju Lang Sui masa nak bawa tu, bukan saya setuju sangat pun kan. Saya tak setuju sangat pun dalam tu kebanyakannya. Hobi saya dengan Lang Sui. Time tu Lang Sui pun kalau nak bergerak pun tanpa pertolongan macam kawan-kawan, pertolongan di belakang tabik kawan-kawan ni tak bergerak sebenarnya Lang Sui ni. Tak sampai ke Indonesia atau ke MHI sekalipun lah. Tapi disebabkan pertolongan kawan-kawan ni yang di belakang tabir ni, Lang Sui ni, manajemen Lang Sui lah orang kata yang sebelum ni itu yang sampai Lang Sui saya dengan Azman ni sampai ke Indonesia. Main berapa kali tanpa keadaan saya 2 kali. Dengan saya di Indonesia sekali rasanya. Indonesia dah main 3 kali. Tanpa kehadiran saya 2 kali rasanya. Dengan saya sekali lah. Begitu juga dengan Hard Rock Cafe dan juga dengan MHI lah. Yang sebenarnya saya tak suka sangat pun Hard Rock Cafe dengan MHI ni. Itu je lah. Apa kalau boleh diceritakan lah, sebab saya pun confused juga masa jumpa Abang Sam di universiti tadi. Apa status anggota Lang Sui yang sebelum ni? Maknanya Azman, Minami, Azrin, dengan siapa nama dia tu lupa lah kan. So, Aziz. Aziz ya. Jadi so sekarang ni adakah Lang Sui ni dia menjadi 2 entiti? Sebab macam ekspedisi sekarang ni ada 2 entiti sekarang ni. Ekspedisi dengan Ma'en, ekspedisi dengan Izu. So sekarang ni adakah Lang Sui ni mempunyai 2 entiti yang berbeza direction atau macam mana? Mengenalkan Azman Azman tak ada dalam Lang Sui yang sekarang ni. Macam ekspedisi dua-dua ekspedisi tu masih ada, masih aktif sebenarnya kan. Tapi macam Lang Sui ni, apa yang aku nampak, saya nampak Lang Sui yang ini masih hidup, masih berjalan lah. Terpulanglah pada kalau Azman dia nak teruskan, kita tak pernah halang pun. Kalau dia rasa dia nak jadi macam ekspedisi, teruskan lah, tak salah pun kan. Tapi apa saja keputusan saya serah pada orang luar je lah yang menilainya. Itu je. Dan sekarang apa saya lihat pun
langsui pada pihak Azman pun tak ada news baru lah pun kan. Tapi saya serah pada yang orang luar lah, tengok lah, perhati je lah kan. Yang pasti kalau nak jadi macam SPDC sampai 2 entiti rasanya tak ada lah, bukan SPDC pun nak jadi macam tu kan. Kita pulang pada sana lah. Kalau dia nak teruskan kami tak pernah halang pun, tak kisah pun. Kita serahkan pada yang ni lah, pada yang melihat lah kan. Langsui ni dia berkisar pada tiga individu lah kan. Saya lah dengan Azman. Jadi last kali kami bersama masa rakaman album Bulat 2008. Tapi album tu tak keluar. Dalam pembikinan album tu saya buat 4 lagu, Azman buat 4 lagu. Masa tu saya sedang buat PhD lah di Australia. Jadi saya daripada Australia dah balik ke Malaysia, rekod 2 minggu, kemudian saya balik. Jadi bila saya di Australia, saya kata saya tak boleh nak handle lah sebab di Australia kan. Saya harap Langsui yang di Malaysia lah untuk selesaikan album tu. Kemudian problem pada label, tak tahu apa punya problem, jadi sangkut tak rilis. Jadi masa saya tengah buat PhD, saya tak boleh nak concentrate benda ni kan. Di antara PhD saya atau band, saya of course lah saya ambil PhD saya. So saya kata okay, kalau saya yang menyebabkan benda ni tak berjalan, okay, saya baik saya keluar. Saya cakap pada diri saya lah, saya kata rasanya elok saya keluar kot, jadi bebas untuk yang di Malaysia tu buat keputusan lah. Jadi saya tarik diri. Jadi bila tarik diri, okey, tapi tak keluar-keluar. Sampailah keluarnya EP Bantai Gram, yang agak mengejutkan sebab Bantai Gram tu lagu saya tak ada. Jadi lagu saya tak ada, saya fikir tak boleh jadi macam ni kan. Sebab lagu saya pun okey ke, tak adalah buruk mana kan. Jadi perasaan saya dalam hati ni membuak-buak sebab saya ada lagu dalam Bulat dan beberapa lagu yang belum dirakam. Saya rasa saya tak akan senang selagi lagu tu tak dirakam. Jadi saya cuma tunggu peluang lah untuk merakamkan, dan dia lagu tu sebab dia tak boleh rilis sebagai entiti yang lain sebab lagu tu dikompos hanya untuk Langsui. Jadi saya pernah pun rilis demo tu dalam demo Bentara, tapi dia tak sampai. Jadi bila satu hari tu Azlan kata jom kita buat Langsui balik, saya pucuk di cerita ulang mendatang lah. Saya terima lah. Jadi saya tahulah ada masalah pada Langsui yang Y tu, tapi saya kata itu masalah lain. Masalah saya tak fikir masalah lagu Langsui yang saya cerita, ada banyak beberapa lagu tu tak ada rakam tu, saya nak biar saja. No way lah kan, kita ambil. Jadi saya kata jom kita buat lagu, ada siap 9 lagu yang belum rakam, so kita buat kan. Jadi kita teruskan lah, dan saya announce benda tu Langsui kan. Tapi saya tak menolak Y, Langsui Y tu, maksudnya kita boleh, dia sejarah yang sama. Sejarah sama. Dia cuma kan, kalau kita ikut sini orang yang sama benda tu jadi kan. Tapi saya terpaksa ambil alih sebab untuk kepentingan lagu-lagu saya. Jadi kalau bila rilis dah lagu album ni, jadi saya sukalah, hati tenang lah. Jadi lepas akan datang ni kita tak tahu apa jadilah kan. Tapi yang penting yang sekarang ni telah pun berlaku, lagu telah rakam, tinggal nak tunggu rilis. Jadi at least apa yang tersimpan dalam hati tu dah dapat diluahkan. Jadi nak kata macam ekspedisi ke, saya rasa bukan lain cerita dia. Lain cerita dia. Tak sama. Atas kriteria apa Legion memilih Sidi Kanzab ni sebagai producer untuk album Langsui? First thing first, atas pemilihan Sidi Kanzab, seperti yang kita tahu, background Sidi Kanzab
sebagai seorang yang banyak menyumbang dalam underground scene Malaysia lah. Dia lebih dikenali sebagai salah seorang anggota Silhanas, dan pengalaman dia dalam menerbitkan beberapa album dalam underground. Jadi cara dia bekerja tu, dia punya preference daripada segi bunyi. Cumanya dekat sini kami tekankan cadangan tentang CD Khanzab datang daripada Lang Swee sendirilah. Lang Swee sendiri datang selepas kita duduk dengan Lang Swee, dan Lang Swee bagi tahu daripada apa kerja yang dia orang buat semua, dia orang rasakan dengan susunan lagu pun semua. Pada pendapat dia orang percaya CD Khanzab akan do justice for dia orang punya new album lah. Maknanya memberi keadilan daripada segi bunyi, daripada segi playing dia orang, music, dan daripada segi sound, dan juga setiap instrumen yang akan dimain lah. Maknanya drum, gitar, vokal dan muzik secara keseluruhan lah. Dan kita boleh tengok sendiri CD Khanzab sebelum ni, album-album yang dia terlibat, maknanya dia ada perhubungan, hasil pada perhubungan yang baik dengan setiap anggota kumpulan. Dalam keadaan ni kita ambil Lang Swee, daripada pengalaman dia orang percaya yang CD Khanzab akan beri keadilan kepada album ni, dan sampai ke tahap macam mana dia orang nak. So atas benda itulah, poin-poin yang itu kita bersetuju dengan Lang Swee untuk ambil CD Khanzab. Boleh cerita perkembangan terbaru lah CD Khanzab di arena muzik metal Malaysia? Dia perkembangan terbaru tu kembang, badan makin kembang lah sikit kan. Okey, yang last kita terakhir tu, saya baru-baru ni ada 2-3 hari lepas konsert lah. Kita reunion balik dengan Silhanas, Rock Stage 4 tu, Rock Stage 5, di mana organizer nak saya join balik dengan Silhanas and perform 3-4 lagu di mana yang saya terlibat dalam album Berita Gila, Gedang Kembang Kayangan. Itu yang terbaru. Dan terbaru lagi, paling terbaru adalah produce album Lang Swee. So dengan Silhanas macam mana sekarang ni? Masih ahli ke atau jadi macam undangan khas. Undangan khas lah, sebab dia orang pun dah, lepas saya keluar dia orang dah ada lineup baru. So biarlah, kita tak nak dia orang bercerai kan. Kita biar kahwin terus. Kalau abang nak buat produk baru pun, kahwin baru dengan band baru. Okey, ni kita masuk soalan Lang Swee. Okey, tentang daripada penerbit, sebagai penerbit Lang Swee ni. So seperti dikatakan oleh Encik Yun tadi, Lang Swee sendiri yang minta, sama ada Lang Swee sendiri yang minta abang sendiri produce Lang Swee, ataupun Legend Music sendiri yang... Sebenarnya benda ni dah lama, agak lama. Sebab dulu yang masa first album, yang album Asyik tu pun abang dipanggil untuk produce album Lang Swee. Dan setelah benda ni berjalan bertahun-tahun, tiba-tiba dapat satu call daripada Dr. Sam. Dia cakap dia memerlukan producer untuk proses album baru. Jadi abang cakap, Ustaz, boleh, tak ada masalah. Itu tanya konsep dia orang dulu macam mana. Lepas tu dia cakap Legend pun dah bersetuju untuk perlukan seseorang yang untuk guide di dalam proses. Sebenarnya dalam album ni, dia seeloknya memang perlu ada satu producer. Producer ni bukan seorang yang ada nama apa semua, tapi dia mahir, dia tahu dalam selok belok recording. So untuk membantu proses tu menjadi lebih cantik. So sebenarnya adalah panggilan daripada Sam Batara Guru dan Legend jugalah. Tapi suggestion is daripada Sam untuk ambil abang sebagai penerbit untuk album ni. Kawannya ada sumbang solo untuk album ni? Ada lah dua lagu macam tu lah. Tapi saya boleh, kalau boleh saya tak nak. Saya nak biar Lang Swee, biar line up Lang Swee fokus pada playing dia orang lah. Sebab kita tak nak nanti orang cakap apa, dia macam tak kena kan. Pada Abang Sam pun minta suruh saya buat satu lagu, dua lagu. Ada mungkin selagu kot, tapi saya buat dua.
Lepas tu satu lagi saya padam balik. Dia kata tak apalah, better kau buat. It's more the Sebagai satu pengamatan mungkin daripada Lang Sui pada Cik Siti Kharzap. dia orang cakap satu je, bila abang dah buat lagi dia berbelit-belit, dia bergulung-gulung, nanti bila nak perform live nanti dah satu masalah pula nak perform, nak kopi sebiji kan. Sepanjang proses rakaman di Bandung, kalau mungkin sedikit ringkas lah, sepanjang proses rakaman tu, so bagaimana dari segi orang kata dari segi setakat kematian abang lah sebenarnya pada band Lang Sui hari ni dengan line up yang sekarang ni? Sebenarnya quite impressive juga, terkejut juga lah. Sebab lagu-lagu yang dikompos yang album terbaru ni sangat ni lebih matang. Lebih matang daripada segi komposisi, daripada segi arrangement. Dia nampak ada direction. Dia tak macam dulu. Dulu mungkin pengalaman kita dalam media muzik ni agak tidak mencukupi. Bila keadaan masa berjalan-jalan, diorang ni lebih matang. Jadi dengan line up yang baru ni, it's a combination. Sebenarnya mastermind is masih lagi pada Batara Guru. Tapi tanpa kehadiran line up yang lain ni, dia tak dapat macam yang sekarang ni. Composition dia sangat cantik. Dia nampak ada arah, ada tujuan dan motif lagu tu nampak. Dan studio di Bandung ni setakat waktu recording itu, adakah secara peribadi sebuah hati dengan hasil yang dihasilkan? Sebab kabarnya di studio yang sama yang mengeluarkan album Burger Kill, legenda metal Indonesia. Okey, kalau kita nak ceritakan pasal equipment, sebenarnya equipment di Malaysia dengan di sini sama aja, dan begitu juga dengan sound engineer. Setiap proses recording perlukan satu sound engineer lah. Yang kita gunakan sound engineer di sana adalah sound engineer yang khidmat buat Burger Kill juga. So dia sangat mahir dan dia peka dengan muzik yang nak dibawakan oleh Lang Sui ni. Jadi senang bagi kami nak request sesuatu, bila kami request dia terus pak terus dapat. Jadi benda tu boleh menjimatkan masa kami. So ada kalanya bila kita pergi di studio yang tak begitu peka dengan apa yang kita nak buat, dia akan makan masa. Kalau kita request A, dia nak try to get A tu lambat. So dalam masa recording kita ada frame time kita kan, mesti hours yang kita ambil, 100 jam something like that. So bila melibatkan teknikal yang lambat, kita request apa yang kita nak tu, itu yang membuatkan proses tu lambat. Bila cepat, dia mempercepatkan. Bila ada idea luang-luang kosong, itulah kita boleh sumbatkan new idea yang datang. Bila kita praktis di rumah, kita buat lagu di studio jam, dia tak sama macam recording ni, dia lebih wide. Bila kita masuk, mungkin dulu yang tak nampak, tapi bila ada di studio nampak. Sebab tu kita perlukan masa dan professional sound engineer yang cepat dalam melakukan apa yang kita nak, apa yang kita request, senang dia orang apply. So adakah ini yang menjadi gap antara studio di Malaysia dengan studio di Indonesia yang ada? Adakah di Malaysia memang tak ada studio yang spesialis menghasilkan album metal, ataupun di Indonesia itu memang dia ada? Dia sebenarnya sini pun ada engineer, tapi mungkin salah satu sebabnya kami nak rekod di Bandung tu environment lah. Sebab bila kita berada di satu tempat, kita nak satu bau lain. Bila kita pergi ke Bandung tu, bau dia lain sikit. So kita keluar rumah, lain studio kan. Dia tapi minda kita lebih berkembang kan bila kita bergerak. Dia cari semangat untuk buat sesuatu yang best tu, dia lagi naik pasal kita berada di tempat lain. Macam tu lah kalau kita dapat pergi buat kat Florida ke, kita pergi buat luar lain kan. Itu daripada satu sebab lah mungkin kami rekod kat sana lah. So ini adakah pemilihan studio tu ada atas nasihat Abang Sidi sendiri ataupun Lang Sui sendiri yang memilih? Oh, ini daripada pihak dia orang, Legion dan Lang Sui. Okey sikit lah kata-kata terakhir untuk Lang Sui Seth dan juga untuk para peminat metal di Malaysia. So dalam banyak-banyak penghasilan album yang abang buat dalam dekad ni, saya rasa ini adalah album yang terbaik. Pasal bukan pada segi sound saja, it's overall. Maksudnya composition yang Lang Sui buat dan sound tu agak ketara, berbeza dengan apa yang material yang ada di Malaysia. So find out, kita tak boleh, saya pun tak boleh nak cakap oh isi saya berbeza. Kawan dengar sendiri dan nilai sendiri, dan saya jamin sini adalah salah satu produk yang terbaik Lang Sui, dan insyaAllah
produk terbaik daripada metal soft metal yang pernah ada di Malaysia, insyaAllah. Bagi Abang sini, ada lepas ni ada Projek tu sebenarnya banyak dalam kepala. So kita masih tengok macam mana, sebab sekarang ni busy dengan keadaan Silhanas kita tak nak kacau lah, kita tak nak dia orang bercerai, biarkan dia terus sampai hingga ke jannah. Okay, dari segi tajuk tajuk pun saya baru dapat tahu beberapa hari yang lepas. Dirga Belasungkawa ni mungkin apa sebalik tajuk album yang diberikan ni lah. Kalau sesiapa perasan tajuk album Langsui ni dia ABC, asyik bulat kan. Bulat tak jadi keluar bantai gram. Jadi bantai gram tu sebab kita satu, walaupun Langsui Y, tapi dia satu ni kan, satu sejarah. Jadi kita kena sambung dengan C dan D. Jadi dalam YouTube kita dah announce album bertajuk Dirga Belasungkawa. Sebenarnya ada C itu mini album bertajuk Cemar. Jadi Dirga Belasungkawa tu kita asalnya pilih daripada huruf lah kan. Jadi D tu macam-macam lah, kita brainstorm kan, dukun lah apa benda kan, masuklah macam-macam keluar, kena potong keluar. Tapi bila mula B saya fikir B Belasungkawa ni sedap juga ni kan. Jadi tapi B dah ada. Jadi si drama pula kata Dirga Hayu. Dirga Hayu okey tak dikombine dengan Belasungkawa, sebab Dirga Hayu ni long live, Belasungkawa ni salam takziah kan. Dia kontra, dua perkataan yang kontra kan. Long live, salam takziah kan. Panjang umur dan mati. Jadi dia cantik. Cantik lah. Tapi sebenarnya Belasungkawa tu sebab kita tribute kepada rakan-rakan, kawan-kawan dalam pesada arena metal underground yang ramai dah kembali ke rahmatullah. Di sebalik tu Belasungkawa tu long live underground metal. Walaupun kita ramai yang telah meninggalkan kita, tapi masih ada yang memperjuangkan, dan mungkin ada golongan pelapis yang masih memperjuangkan muzik sebegini. Jadi itulah maksud sebenarnya Dirga Belasungkawa. Dan satu sempat kita tribute kepada kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia. Pada masa yang sama kita long live kepada mereka yang masih berjuang dengan muzik sebegini. Dari sudut apa Langsui memilih master plan recording chamber ni untuk pembikinan album? Okey, Langsui dalam sejarah Langsui merekod lagu ni semua studio yang kualiti lah. Jadi kita teruskan benda tu. Jadi kita open up, kami terbuka pada semua idea yang datang lah. Asalnya memang ada rakam di Malaysia, dan of course kita punya standard ialah studio yang proper lah, yang proper untuk recording. Contohnya macam Bulat dirakamkan di Ustusan Studio, mana Ustusan Studio tu kumpulan Raihan, Search, M. Nasir semua rakam ke situ kan. Macam di Eastern Cruelty tu Dreamwalk Studio pun studio proper lah, banyak hati-hati sana. Jadi bila sampai album baru ni kita open up, mula nak cari rakam yang standard macam Utusan Studio pun dah tak ada rasanya. Jadi tengah sibuk-sibuk pasal benda tu, dicadangkan oleh Dai Sianas. Dia kata dia dah pergi ke Bandung, Bandung, dia tengok 3 studio. Dia kata, oh studio ni kan ada 3 studio, yang best ni master plan. Saya ada skeptik sikit kan, sebab Bandung ni banyak brutal death metal, mungkin tak sampai dah sound tu. Tapi bila dapat support daripada Legion, saya pun fikir bagus juga kalau Bandung, sebab bila kita rakam di Malaysia, kita akan stagger benda tu, buat minggu ni sikit, minggu depan sikit, dia tak fokus kan.
Sebab ikut rakaman tradisional yang betul-betul punya rakaman, sistem rakaman yang asalnya, band akan berkampung di studio sampai habis baru dia balik. Saya selalu cerita kat band member, cerita pasal rakaman album Power Slave Iron Maiden kan. Dia rakam di pulau mana entah, 2 bulan 3 bulan habis baru balik. Bila masa di studio tu tak ada gangguan kan, jauh daripada keluarga pun tak boleh dapat nak kacau apa semua kan, jadi kita boleh fokus. Jadi itu yang berlaku di Bandung, kita rakam 12 jam 14 jam sehari, fully concentrate. Paling puas hati lah. Tak apa, kita sacrifice seminggu 2 minggu di sana, tapi settle semua kan. Jadi itulah dicadangkan oleh Dai Syahnas. Legend pun bermurah hati untuk menaja. Jadi itulah. So adakah ini bermakna album baru ni dia nak balik pada apa yang sound, apa yang pernah dibuat? Ya. Mana sebelum pada Asyik tu lah. Bila kami announce akan line up yang bersama saya dengan Aslan kembali lah. Jadi kami dapat feedback daripada kawan-kawan yang mereka mahukan langsung kembali kepada mistik, occult mystical kan. Sebab dah lama kan gap antara Eastern Cruelty tu sampai ke sekarang dah berapa 95 sampai kan, tapi maksudnya keinginan, memori semua pada Eastern Cruelty, dan saya setuju sebab antara Eastern dengan Asyik tu 10 tahun. Ingat tak saya cakap kalau ada 2-3 album sebelum Asyik? Jadi kemungkinan inilah kan, kemungkinan inilah album yang selepas Asyik, selepas Eastern Cruelty yang tertinggal tu. Jadi pada saya kita buat benda yang the lost years lah boleh cakap, sebab sebahagian lagu daripada album baru ni datang daripada zaman Eastern Cruelty. 2 lagu kan. In fact masa bulat tu dia lagu-lagu saya pun dah ada tanda-tanda kembali. Dan pembikinan lagu tu dia laju, dia agresif kan, tak serupa macam Asyik. Dia kembali secara muzik. Jadi muziknya memang dah macam itu. Jadi dia nak tweaking sikit lah, tweak sana, tweak sikit, tweak sini, tweak sikit supaya dia fit in dalam zaman lepas Eastern Cruelty tu. Saya tak rasa janggal lah, sebab muziknya dah memang macam tu. Jadi kita nak mengisi tahun-tahun yang the lost years tu. Dan kebetulan pula peminat-peminat mahukan muzik macam tu. Sebenarnya secara peribadi secara personal saya tak suka Asyik, saya tak suka Pentagram. Jiwa saya bukan kat situ. Jiwa saya pada dua album yang lepas lah, Eastern dengan Occultus Bila saya nak keluar daripada YR, saya datang pada Sam, minta pada dia back to roots. Back to roots. Saya tak nak, saya beritahu pada Sam lah, saya tak nak Asyik, saya tak nak Pentagram. Back to roots. Bila Sam up status dalam FB, impact saya tengok banyak berkawan nak balik Langsui dari zaman Eastern. Tapi kalau nak dapat kejahatan Eastern tu dalam yang baru ni tak banyak lah. Sebab zaman Eastern, jahat Eastern tu jahat zaman muda lah kan, umur pun muda 20 lebih kan. Untuk dirga berlangsung kawal ni, jahat tu tetap ada lah, jahat tu tetap ada, tapi tak sejahat Eastern dan Occultus lah. Tapi jahat lagi dirga ni daripada Asyik dan Pentagram, itu pasti lah bagi saya kan. Tunggu ya dirga. Lagu saya dipahamkan sebanyak 11 buah lagu. Jadi ada ke-11 ni semua idea tu secara kolektif ataupun semuanya berpusat pada Basam dan juga Balan. Lagu 11, 2 lagu cover sebenarnya. Jadi 9 lagu original. Jadi 9 lagu tu semua lagu saya lah, saya cipta. Tapi sebab kita nak kembali kepada The Lost Years tu,
Jadi banyak lirik yang telah diubah semula lah, kan. Muzik kekal tapi lirik diubah. Jadi lirik itu saya pun dah, kreativiti tu dah kurang lah. Jadi saya tak boleh nak tampung semua. Jadi drama Lang Sui sekarang dia contribute 2 lagu, lirik lagu, dan kita jemput beberapa orang untuk sumbangkan lagu lah daripada kawan-kawan underground kita kan. Tapi yang betul-betul sampai kepada tahap Lang Sui ni cuma daripada One Phenomistic atau One X Asa. Jadi satu lirik daripada dia akan keluar dalam album ni. So, untuk album Dirga Belasungkawa ni, dia ada satu tema yang ditentukan untuk macam untuk koreografi ada. Jadi album ni ada dia bertema. Jadi untuk direction album ni, adakah Wasam langsung tentukan direction dia ataupun dari segi bunyi sound ataupun lirik? Okey, konsep album tu dia kena Melayu lah. Dia berkisah apa-apa yang kita tulis lirik tu berkisah tentang alam kemelayuan lah. Tak kisahlah siapa. Tapi sebab kita fill in the lost years tu, dia mesti mistik kan. Jadi ada lirik pasal Lang Sui sendiri, ada pasal pokok ara ni dalam kemelayuan ni. Pokok ara ni zaman Tok Nenek kita ditakuti lah kan, sebab ada mistik dia dan sebagainya lah. Sumpahan 7 keturunan, cerita pasal Mahsuri. Jadi semua berkisar pada tu. Jadi syaratnya semua lagu dalam album ni kena berkisar pada alam kemelayuan mistik. Dan itulah tema dia. Itu temanya Melayu. Tapi muziknya kita yang ada pada saya tu semua sebagai skeleton je lah. Tapi sebab kita ada contribution daripada ahli-ahli yang masuk, gitaris baru, drama baru, bassist baru. Jadi dia masing-masing pun bagi idea. Jadi mereka ni memantapkan lagi idea saya lah. So dari segi vokal amalan dari segi vokal. So adakah ini tanda, saya dengar sikit je snippet tu, daripada sikit je. So adakah vokal kali ni dia akan lebih jahat, dia akan sejahat di Eastern Quality dengan Ocultus, ataupun dia kalau album Asyik tu dia macam clean sikit. Baik. Dia macam baik, dia macam baik. Tak suka baik. Sebab Lang Sui ni, cara saya menyanyi ni saya suka macam apa, keluarkan entiti jahat lah. Senang kan. Lang Sui ni, cara pembawaan saya vokal, saya tak suka lembut, bersih, baik ada. Bagi saya jahat, kotor, masukkan semua. Tapi itu vokal lah, bahagian part vokal lah. Saya tak suka macam apa yang terjadi dengan dalam album Asyik, Bantagram. Tapi dalam album ni saya walaupun 100% tak dapat macam dalam Eastern, tapi saya rasa tak cukup jahat lagi kot dalam Dirga ni. Nak kena jahat lagi tu kan. Tapi saya memang suka cara pembawaan saya, vokal saya nampak jahat tu je. Tak boleh nampak sopan santun lah, walaupun Melayu kan. Itu aja. So macam dalam Eastern Quality dia ada sautan ahli neraka tu kan. Vokal yang backing vokal tu kan, yang dalam bersedah tu dalam ya. So kita akan dengar vokal sebegitu. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah, itu boleh. Kalau tak ada halangan boleh. Sebab saya memang suka ayat-ayat yang orang kata jahat lah, senang kan. Dia tak ada yang sopan santun kan. Jalan kena tunduk, tak ada kan. Ni kurang ajar macam kan, straight kan. Macam tu dia memang suka macam tu kan. Tapi dalam Dirga ni banyak lirik lagu yang saya nyanyi, saya kena cari idea sendirilah untuk nampakkan cara vokal saya tu nampak lagi jahat lah. Kalau boleh sejahat-jahat, lebih jahat dari Eastern lah. Tapi entahlah, saya serahkan pada yang dengar nantilah, sama ada jahat ke atau baik saya tahu lah. Itulah dia, terpulang pada ni lah kan. Saya jamin vokal Lan untuk album ni lagi memang kau-kau lah. Memang kami pun terkejut sebenarnya. Sebab masa rakam, suara lain macam ni kan.
Saka. Ada saka dia bawa tu. Saka dari Bandung. Tapi Eteso. mungkin sebab dia dah suara tu dah terlalu lama kan. Pengalaman suara tu. Dia nampak mature. Dia nampak, tak tahulah, level dia lain lah. Mungkin juga dia all out kan. All out kan. Penyiksaan dalam studio tu dia all out kan. Jadi mungkin macam tu. Tapi yang uniknya vokal Lan ni, sebab bila lirik tu saya guide pada vokal tu saya buat. Jadi bila saya buat suara biasa. Suara biasa tahulah dia macam menyanyi kan. Jadi dia kena growl ikut melodi suara biasa menyanyi. Jadi saya rasa itu yang unik tu, yang menyebabkan dia punya bila dengar nanti album tu, cara sebutan dia tu dia unik. Dia tak macam typical death metal. Dia akan growl ni. Nak cakap susah, tapi dengar sendiri baru tahu. Oh, macam mana dia buat. Sebabnya growl tu dia buat atas melodi vokal suara biasa. Buat je. Saya tak ada asas nyanyian tau kan, apatah lagi nak buat growl. Masa occultus pun kira itu suara muda dapatlah growl dia macam tu kan. Dalam Eastern pun, kalau nak ikutkan growl Eastern, dalam Eastern dengan occultus ada dia punya, ada beza sikit lah saya kan. Ada beza sikit lah. Dan dalam Dirga ni pun cara penyampaian saya, penyanyian saya banyak Sam yang ni yang guide. Masa recording pun banyak Sam yang guide dari sebutan hingga ke ni lah. Terpulang, dan dari segi growl saya yang cipta sendirilah. Saya nak buat macam mana ayat, macam mana melodi yang Sam ciptakan tadi, macam mana saya nak growlkan dia, nak jahatkan dia, itu pada saya sendirilah. Tapi dalam death metal ni, saya pun tak tahu kenapa orang kadang-kadang cakap Lan suara gila, Lan ni. Tapi kalau orang cakap macam tu, bagi saya bagi saya okey lah. Maknanya saya dapatlah buat suara yang orang suka, yang itu jahat kan. Saya memang suka macam tu lah. Dan pengaruh vokal saya lah saya cerita pengaruh vokal saya death metal Jai Johannes Jai Satanas Jai Satanas bukan Johannes, Jai Satanas. Dalam album first album siapa tu Conception, terbaik. Itu pengaruh suara saya, vokal terbaik bagi saya. Itu death metal Malaysia itulah dia, Abang Jai kita. Dibagi kesempatan pada masa Balan album Asyik tu, kalau dibagi peluang ke apa yang penambahbaikan yang boleh dibuat pada Asyik tu. Saya stand by my album. I have no shame. Saya tak menyesal sebab Asyik dia relevan pada saya pada masa itu. Jadi saya tak ada segan. Saya tahu ramai peminat dia tak suka Asyik sebab dia punya sikit kecewa persembahan dia kan. Tapi I have no shame. Kau nak kutuk Asyik, kutuklah. But I stand by this album. Sebab dia keunikan dia lain. Dan kalau tak ada siapa boleh argue tentang keunikan album Asyik pada masa itu. Jadi I have no shame. Jadi pada saya tak ada apalah nak diubah kan. Kalau nak release pun saya sokong. Kita boleh tambah lagi bonus dan sebagainya. So okay, no problem. Kalau nak ubah pun ubah lirik lah. Album Asyik ni dia bagi saya pribadi album Asyik ni macam saya cakap tadi lah, bukan jiwa saya. Berat sebenarnya masa nak record. Masa mula-mula saya terima lirik setiap lirik untuk album Asyik, kecewa sebab dia tak mendatangkan kejahatan dalam tu tau. Apatah lagi nak menyampaikan dalam nyanyian. Tapi kalau nak macam saudara kata dia, kalau nak
ikut ke nak buat balik ke, satu saya minta ubah lirik dia. Dalam proses pembikinan album terbaru ni, apa band yang didengar lagu muzik, tak kisahlah, yang mempengaruhi garapan ataupun karangan untuk lagu-lagu dalam Dirga Bersama Kawan. Okey, lagu dalam Dirga tu sebenarnya paling baru pun lagu tu dicipta tahun 2008. Sekarang 2019 kan. So dah 10 tahun lah. Jadi lagu tu tak ada tukar banyak. Jadi influence tu masa tahun 2008. Pada tahun 2008 macam itulah, saya bila buat lagu tu dah tak ada spesifik band yang kita saya carilah, cari pengaruh, tak ada spesifik lah. Semua cedok sana cedok sini, macam biasalah saya buat lagu, cedok sana je ni. Tapi saya tahulah macam mana lagu Langsui tu sepatutnya berlaku, dijadikan macam ni. Dia kena benda tu something yang exciting pada saya. Dan pada pendapat saya, apa yang lagu yang dibuat tu, riff ke, melodi ke, dia tak tipikal macam yang lain lah. Itu je. Tapi itu macam natural lah, semua datang secara natural. Nak huraikan payah. Sekarang ni yang terbaru, tanya pasal lah. Yang terbaru band apa yang dia dengar? Sekarang ni saya dengar semata-mata untuk dapatkan tahap mixing dan mastering yang sama. Saya dengar album Monstrosity yang baru, Passage to Existence, album Wolfheart yang terbaru, dan beberapa album lah yang terbaru. Dan saya dengar tu semata-mata nak samakan kualiti produksi, bukan sebagai influence.